Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, kembali kita kepada kelas Sains tingkatan 2. Masih lagi kita berada di bab 1 berkenaan dengan biodiversity. Okay, sebelum ni kita dah pergi ke slide 1. Okay, slide 1 juga berkenaan dengan biodiversity tetapi menerangkan berkenaan dengan apa itu biodiversity, okay, dia punya kepentingan, okay, dan seterusnya dia punya cara pengurusan biodiversity yang berkesan. Macam mana kita nak mengekalkan kepelbagaian organisma di negara kita ni. Okay, jadi untuk hari ini kita akan masuk ke slide yang kedua. Okay, jadi kita akan masuk berkenaan dengan pembezaan organisma, jenis-jenis organisma. Bila kita sebut pasal organisma, kita automatik ingat tentang haiwan dan juga tumbuhan. Okey, dua benda ini, organisma. Okey, dan juga apabila kita dah kenal ni setiap kelas organisma ini, haiwan dan tumbuhan ini, kita mesti kena tahu setiap ciri-ciri setiap haiwan dan tumbuhan itu. Okey, kita pergi kepada slide yang pertama. Okey, lihat pada gambar. Okey, pengelasan organisma yang saya cakap tadi, kita bahagikan organisma ini kepada dua kumpulan yang besar. Okey, kumpulan yang pertama adalah haiwan. Okey, dan kumpulan yang kedua adalah tumbuhan. Okey, haiwan dan juga tumbuhan. Okey, ini perbezaan yang ketara antara dua ni. Dari sebuah organisma ada haiwan dan ada tumbuhan. Okey, seterusnya. Okey, apa yang membezakan setiap haiwan ini? Okey, kita ada dua jenis haiwan. Okey, kita pergi pada haiwan dulu . Kita pergi dahulu kepada haiwan. Okey, kita tengok haiwan ini. Okey, dan juga kita tengok haiwan yang di bawah ini. Apakah perbezaan antara kedua-dua haiwan ini? Okey, di dalam kotak yang pertama kita ada kura-kura, kita ada ikan, kita ada burung, kita ada ikan paus, kita ada apa ni Okey, amfibia dan juga manusia lah. Manusia tergolong dalam grup ini. Okey, dan juga satu lagi kumpulan haiwan-haiwan seperti haiwan-haiwan yang kecil, serangga, cacing dan lain-lain. Okey, so apa perbezaan yang pertama? Okey, perbezaan yang utama antara yang grup yang pertama, haiwan grup yang pertama dan haiwan grup yang kedua ini adalah ini. Kita pergi kepada slide seterusnya, iaitu tulang belakang. Okey, haiwan yang bertulang belakang, tak kira lah tulang belakang dia jenis menegak ataupun tulang belakang dia jenis melintang macam ni. Okey, ni contoh adalah tapir. Okey, tak kira asalkan dia ada tulang belakang. Okey, itu adalah grup kumpulan yang pertama ini. Okey, grup kumpulan yang pertama ini. So grup kumpulan yang pertama ini dia mempunyai tulang belakang. Okey, so maksudnya kumpulan ini tidak mempunyai tulang belakang. Okey, so haiwan yang bertulang belakang ini kita kenali dia dengan satu nama. Okey, nama apa? Okey, ini nama dia. Okey, haiwan yang bertulang belakang kita kenali dia dengan nama vertebrata. Ni V E R T E B R A T A, vertebrata. Okey, so haiwan yang bertulang belakang dikenali sebagai vertebrata. Okey, jadi boleh lihat video yang saya dah sediakan, boleh dalam draft share link yang saya bagi tu, video yang keempat. Ataupun nak senang, pergi saja YouTube, type saja tingkatan 2 Sains PT3 vertebrata. Okey,
ataupun kamu download saya punya slide PowerPoint ini dan klik saja link yang berwarna biru ini. Okey, terus pergi kepada video tu dalam YouTube. Okey, ataupun kamu pergi kepada saya punya drive share tu, semua ada kat situ. Saya ada sharekan dalam komen di dalam description dalam YouTube ini. Okey, so haiwan vertebrata, haiwan yang bertulang belakang, terbahagi kepada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, macam mana kamu nak ingat? Ikut keselesaan kamu. Sama ada kamu nak guna huruf yang di hadapan saja, R A M B I boleh, R I M B A pun boleh. Okey, R I M B A lagi mudah. Macam saya main tulis je ni, R A M B I, macam Rambi pula. Kalau nak mudah ingat, R I M B A, rimba. Okey, apa itu R, apa itu A, apa itu M, apa itu B dan apa itu I. Okey, sini. R ialah reptilia. Okey, kita akan masuk pada slide tu nanti. Okey. A adalah amfibia. Okey, M adalah mamalia, B adalah burung dan I adalah ikan. Ataupun kamu nak gunakan rimba, R reptilia, ikan, mamalia, burung dan juga amfibia. RIMBA, rimba, ataupun RAMBI, rambi ke, ikut kamu lah, barim ke, biram ke, ikut kamu. Okey, asalkan kamu ingat kelima-lima nama vertebrata ini. Okey, sebelum saya lupa, sila setiap kali kelas pastikan kamu ada buku teks, sama ada secara fizikal ataupun secara online. Kalau tak ada, saya akan sharekan juga dalam description di bawah. Okey, ataupun kalau ada buku teks fizikal lebih baguslah, senang lagi nak simak. Okey, buku teks muka surat 7. Okey, pengelasan organisma. Tapi muka surat 7 tu dia cerita tentang lain dulu. Okey, untuk vertebrata pada muka surat 9. Okey, pada muka surat 9. Okey, so vertebrata terbahagi pada 5 kumpulan: ikan, amfibia, reptilia, burung dan mamalia. Okey, kita pergi kepada slide seterusnya. Kita masuk pada vertebrata. Okey, yang pertama iaitu huruf R. Okey, huruf R tadi untuk apa? Huruf R tadi untuk reptilia. Okey, ini adalah contoh-contoh haiwan reptilia. Kita ada kura-kura, kita ada penyu, kita ada ular, kita ada buaya, kita ada cicak, kita ada cicak gecko, kita ada sesumpah, okey, biawak, okey, dan macam-macam lagi. Okey, apa ciri-ciri sepunya untuk reptilia? Ada pada muka surat 10 buku teks. Okey, so yang pertama, secara mudahnya reptilia ini macam mana kita nak kenal dia? Okey, dia mempunyai sisik. Badan dia mempunyai sisik dan juga dia punya kulit keras. Itu secara luaran kita nampak. Okey, kamu tengok ular, kamu tengok buaya, penyu, kura-kura ni semua, dia mempunyai sisik dan juga berkulit keras. Itu secara luaran, semua orang boleh nampak. Okey, seterusnya untuk reptilia ini bernafas, dia akan bernafas melalui peparu. Okay, reptilia akan bernafas melalui peparu. Okey, dan dia bertelur. Reptilia ini bertelur dan telur dia itu biasanya bercangkerang ataupun telur dia keras. Okey, dan dia apabila nak melakukan pembiakan ataupun nak melakukan hubungan yang kita belajar tahun lepas,
Dalam bab 4, seks, apabila jantan dan betina melakukan hubungan seks. Okey. Untuk persenyawaan reptilia, dia melalui persenyawaan dalam. Masih ingat lagi tahun lepas. Okey. Persenyawaan ada dua, persenyawaan luar dan persenyawaan dalam. Okey, untuk reptilia persenyawaan dalam. Walaupun dia bertelur tetapi persenyawaan dia di dalam. Maksudnya sperma daripada jantan akan dimasukkan ke dalam betina. Okey, dan persenyawaan akan berlaku di situ. Sperma akan berjumpa dengan ovum di dalam tu, dan akhirnya akan berubah menjadi telur. Okey, dekat telur tu barulah dia keluarkan. Okey. So, reptilia bersisik, reptilia bernafas melalui paru-paru, reptilia bertelur dan bercangkerang. Telur dia bercangkerang, maksudnya telur dia keras, dan persenyawaan dia adalah persenyawaan dalam. Satu lagi, reptilia berdarah poikiloterma. Okey. P-O-I-K-I, poikilo, L-O, terma, T-E-R-M-A, poikiloterma. Apa itu poikiloterma? Okey, buka buku teks, muka surat 9. Okey. Poikiloterma ialah organisma yang mempunyai suhu badan yang berubah-ubah mengikut suhu persekitaran. Okey, pernah tengok cicak? Okey, cicak kadang-kadang dia berada dekat atas perut nasi kita ataupun belakang peti sejuk. Okey, ataupun di tempat-tempat yang panas. Okey, kenapa dia berada di tempat yang panas tu? Supaya badan dia dah sejuk. Okey, so dia nak mendapatkan panas, dia pergi ke tempat yang panas. Okey, belakang peti sejuk ni panas. Bukan dalam peti sejuk, belakang peti sejuk tu panas. Ataupun dekat periuk nasi kita yang tengah masak nasi tu, ataupun di lampu. Okey, di kawasan tu panas. So apabila badan dia sejuk, dia nak panaskan badan, dia akan berada di tempat yang panas. Okey, itu maksud dia poikiloterma. Dia punya suhu badan mengikut kawasan yang dia berada, mengikut suhu persekitaran. Kalau persekitaran dia panas, panaslah badan dia. Kalau persekitaran dia sejuk, sejuklah badan dia. Okey, so apabila badan dia dah panas, macam mana badan dia nak sejuk balik? Dia pergilah ke tempat yang sejuk. Sejuklah balik badan dia. Sebab itu kita nampak buaya selalu berjemur di tepi-tepi sungai kan. Okey, itu maksudnya dia nak panaskan badan dia. Ataupun kalau badan dia dah panas, dia nak sejukkan badan dia, dia masuklah balik dalam air. Sejuklah balik badan dia. Okey. Kita manusia bukan poikiloterma. Okey, harap maklum. Okey. Ada dua jenis suhu ni. Suhu badan ni, satu ialah poikiloterma, satu lagi homoioterma. Okey. Kita manusia homoioterma. So kita kalau panas, nak sejuk, tak payah pergi cari tempat yang sejuk, duduk tempat sejuk, tak payah. Okey, sebab badan kita ada mekanisme dia yang tersendiri. Kamu dah belajar masa tingkatan 1 dalam bab 3 kan, homeostasis. Okey, habis untuk reptilia. Okey, seterusnya amfibia. Okey, bila kita sebut berkenaan dengan amfibia, okay, urut yang kedua ialah A, amfibia. Okey, amfibia ini, saya tunjukkan satu gambar ni. Okey, ini adalah gambar sebuah bas amfibia transport ataupun kenderaan amfibia di Malaysia. Ini di Terengganu lah. Ada lagi ke tak ada lagi, saya tak tahu. Saya tak pasti. Okey, so apa maksud amfibia? Yang pertama, amfibia. Okey, buka buku teks dulu, muka surat 10. Okey, di atas tu amfibia. Okey, amfibia secara mudahnya, amfibia dia mesti dia punya ciri-ciri yang popular. Dia boleh hidup di kawasan yang berair, dalam air dia boleh hidup, dan satu lagi dia boleh hidup di kawasan darat. Sebab tu saya bagi gambar ni. Okey, nampak walaupun ini bas, tetapi bas ini boleh masuk ke dalam air dan boleh bergerak, boleh hidup.
Okey, apatah lagi kalau dia berada di kawasan darat kan. Okey, itu masuk amfibia. Amfibia ni maksudnya dua. Boleh hidup di air, boleh hidup di darat. Okey, contoh yang paling baik, paling mudah sekali adalah katak. Okey. Contoh paling baik adalah katak. Selain katak, kita ada kodok, kita ada salamander. Okey, contoh yang lain. Okey, ciri-ciri dia ada dalam buku teks muka surat 10 tu. Okey, ciri yang pertama, amfibia dengan reptilia dia mempunyai darah yang sama, iaitu darah poikiloterma tadi. Sama juga. Kalau dia nak panaskan badan dia, dia pergilah di tempat yang panas. Kalau dia nak sejukkan badan dia, dia pergilah tempat yang sejuk. Okey. Yang kedua, yang saya cakap tadi, dia boleh hidup di air, dia boleh hidup di darat, dua-dua boleh. So, tak ada masalah untuk dia. Campak dalam air ke, nak bagi dia hidup atas darat ke, tak ada masalah. Okey. Selain itu, kulit-kulit, kalau siapa yang pernah pegang amfibia ni, kulit katak ke, kulit kodok ke, okey, biasanya badan dia akan berasa macam berair ataupun lembab. Okey, lembab berair. Okey. Okey. Badan amfibia ini akan lembab ataupun berair. Okey, amfibia akan bernafas melalui insang pada umur yang muda. Okey, anak dia akan bernafas melalui insang. Okey, tapi apabila dia dah dewasa, okey, dia akan bernafas melalui peparu ataupun melalui kulit yang lembab. Okey. Contoh paling senang, katak. Katak masa kecil kita panggil dia sebagai berudu. Okey, berudu ni dia hidup di dalam air. So, dia akan bernafas melalui insang. Okey, dalam beberapa ketika dia dah semakin membesar, semakin dewasa. Okey, dia akan bernafas melalui peparu pula ataupun melalui kulit. Okey. So, katak bernafas melalui kulit kulit yang lembab juga. Selain daripada paru, daripada kulit yang lembab. Okey, telur untuk amfibia sama macam reptilia juga. Dia mempunyai kulit yang bercangkerang, kulit yang keras, dan juga kulit dia berlendir. Maksudnya berair juga. Okey, berbeza dengan reptilia. Kalau reptilia tadi persenyawaan luar, tetapi untuk amfibia dia silap, maafkan saya. Okey, untuk reptilia dia persenyawaan dalam, tapi amfibia ini dia persenyawaan luar. Okey, apa maksud persenyawaan luar? Sperma daripada jantan dan juga ovum daripada betina bertemu di luar badan. Okey, sebab tu kamu nampak, biasanya siapa yang pernah tengok telur katak, kamu akan nampak dekat tepi-tepi. Okey, ni contoh kolam. Okey, dekat tepi-tepi kolam ni kamu akan nampak benda-benda putih-putih. Okey, itu adalah telur katak. Okey, yang betina akan lepaskan telur katak dulu. Okey, betina akan lepaskan telur katak dulu, lepas tu barulah si jantan datang. Okey, si jantan pula si betina akan lepaskan ovum dulu. Okey, lepas tu si jantan pula akan lepaskan dia punya sperma di luar, di kolam ni. Okey. So, itu kita panggil persenyawaan luar. Okey. Sekejap Okey, kita sambung. Tadi ada pengumuman, ganggu sikit. Okey. So tadi di sinilah persenyawaan luar. Okey, apabila ovum telur katak tu dengan sperma daripada jantan bertemu di luar badan, maksudnya dia letaklah kat tempat mana-mana. Okey, ingat balik bab awal-awal, bab 4 tingkatan 1 dulu. Okey, so itu berkenaan dengan amfibia. Secara mudahnya, amfibia ini adalah haiwan yang boleh hidup dua alam. Okey, dua alam, boleh hidup di kawasan di dalam air dan juga boleh hidup di kawasan darat. Okey, yang ketiga adalah M ataupun kita sebut sebagai mamalia. Okey,
So, apa itu mamalia? Okey, mamalia ciri-ciri dia pada muka surat 11 buku teks. Okey. So, yang pertama, mamalia dia mempunyai darah, dia berdarah homoioterma. Okey. Apa maksud homoioterma? Okey. Ikut buku teks kamu muka surat 9 tu. Homoioterma ialah haiwan yang bersuhu malar dan bebas daripada pengaruh daripada persekitaran. Maksudnya contoh macam badan kita manusia tergolong dalam mamalia. Badan kita manusia secara normalnya purata adalah 36 darjah Celsius. Okey, kamu pergi walaupun ada manusia yang duduk di kawasan yang sejuk. Okey, kawasan yang bersaji tu mungkin dia punya suhu negatif 10 darjah Celsius. Walaupun dia hidup di tempat negatif 10 darjah Celsius, badan dia tetap 36 darjah Celsius. Dalam badan dia tetap 36 darjah Celsius. Itu maksud dia homoioterma. Okey, satu je, suhu badan dia tetap sama walaupun suhu persekitaran negatif 10 darjah Celsius. Berbeza dengan poikiloterma tadi. Poikiloterma, kalau suhu persekitaran dia sejuk, dia akan suhu badan dia, dalam badan dia akan sejuk. Okey, tapi untuk homoioterma, apabila walaupun orang itu ataupun haiwan itu berada di tempat yang sejuk, contoh negatif 10 darjah Celsius ini, dia tetap suhu badan dia tetap 36 darjah Celsius, suhu dalam badan. Okey, ataupun kamu berada di dalam bilik sauna. Bilik sauna mungkin contoh 40 darjah Celsius ataupun 60 darjah Celsius bagi lebih. Walaupun bilik sauna tu panas 60 darjah Celsius, tetapi badan kita, dalam badan kita bukannya 60 darjah Celsius sebab kita bukan poikiloterma. Haiwan homoioterma bukan seperti haiwan poikiloterma. Okey. So, walaupun suhu persekitaran 60 darjah Celsius, haiwan yang homoioterma ini dalam badan dia tetap bersuhu malar, tak berubah 36 darjah Celsius. Dia ada mekanisme yang tertentu untuk mengekalkan suhu yang malar ni. Itu yang kita belajar masa bab 3 form 1 dulu. Kita berpeluh, air kencing kurang, okey, dan macam-macam lagi. Okey, boleh buka sendiri nota-nota yang lepas. Okey. Selain itu, mamalia okey, badan dia diliputi bulu dan rambut. Okey. Mamalia mempunyai bulu ataupun rambut. Jadi saya terangkan. Okey, bernafas melalui peparu. Okey, melakukan persenyawaan dalam. Okey, maksudnya ovum dan sperma itu bertemu di dalam badan. Dan lagi satu ciri-ciri khas dia, dia melahirkan anak dan menyusukan anak. Okey, apabila anak tu dah lahir, dia akan susukan anak itu, bayi itu yang baru keluar. Okey, tengok dekat sini ada satu haiwan, ikan. Okey, ikan. Kenapa ikan ni bukan ikan tetapi dia mamalia? Okey, so maksudnya ikan ini, ikan paus ini, dia mempunyai bulu ataupun rambut. Dia bernafas melalui peparu. Okey, dan dia melahirkan anak. Okey, itu maksud dia. Sebab ikan paus adalah mamalia, dia bukan ikan. Okey, contoh mamalia yang lain banyaklah. Okey, kita ada platypus, gajah, singa, harimau, badak sumbu, okey, beruang, okey, dan lain-lain. Okey, itu adalah contoh untuk mamalia. Okey. Seterusnya kita pergi kepada burung. Okey, burung senanglah. Bila kita sebut burung, semua orang tahu apa itu burung. Burung, ciri-ciri istimewa dia, dia mempunyai sayap. Okey. Walaupun mempunyai sayap, tak semua burung boleh terbang. Ada burung yang tak boleh terbang. Burung kiwi, burung kasawari. Okey. Contoh-contoh burung yang tak boleh terbang. Okey. Burung
sama seperti mamalia, dia mempunyai darah homoioterma. Okey. Hanya mamalia dan burung saja yang mempunyai darah homoioterma. Maksudnya tak kira lah tempat tu panas atau sejuk, dalam badan dia, suhu dalam badan dia tetap sama walaupun ke mana dia pergi. Okey, boleh faham Okey, itu secara mudahnya burung mempunyai sayap. Cuma tak semua burung boleh terbang. Okey, itu ciri-ciri yang pertama. Okey, ciri yang kedua, dia mempunyai bulu, tetapi bukan bulu yang biasa, bulu pelepah. Okey, badan dia diliputi oleh bulu pelepah, nampak ni. Okey, ini ada bulu pelepah. Okey. Okey, kemudian mempunyai sepasang kaki. Semua burung mempunyai sepasang kaki, maksudnya dua kaki lah. Sepasang tu dua. Okey, dia melakukan persenyawaan dalam seperti mamalia, tetapi yang lain dengan mamalia, burung tidak melahirkan dan menyusukan anak, tetapi burung dia bertelur. Okey, tetapi telur dia bercangkerang keras. Okey, itu ciri-ciri untuk burung. Okey. Okay, next, seterusnya. Okay, kita pergi pada ikan. Ikan muka surat 9. Okey. Buku teks. Okey, ikan pun ciri-ciri dia yang khas, yang lain daripada haiwan yang lain. Ikan mempunyai sirip ataupun ekor. Sirip dan ekor. Dekat mana sirip ekor? Contohlah, saya tak pandai lukis tapi saya cubalah untuk lukis. Okey. Ini adalah ikan. Okey, nampak So, ini adalah ekor dan ini adalah dia punya sirip. Ada sirip bawah, ada sirip atas untuk dia berenang lah. Okey, contohlah. Saya lukis tak cantik tapi boleh lah. Kamu boleh nampak daripada gambar yang belakang saya bagi ni pun okey dah. Okey. So, ikan ada sirip dan ikan ada ekor. Okay, ikan berdarah per kiloterma. Okay, saya dah kata tadi, homoioterma hanya burung dan juga mamalia saja. Okay, tiga yang lagi adalah per kiloterma, mengikut suhu persekitaran. Homoioterma tetap tak berubah. Okay, badan diliputi sisik keras. Okay, badan ikan bersisik. Sebab tu kalau kita nak makan sesetengah ikan, kita perlu buang sisik dia dulu. Kalau tak sedap nanti. Okey, ikan bernafas melalui insang. Okey. Okey, ikan juga bertelur dan dia melakukan persenyawaan luar. Sama seperti amfibia tadi. Persenyawaan luar maksudnya ovum ataupun telur daripada betina dan juga sperma daripada jantan akan bertemu di luar badan. Okay, itu ciri-ciri untuk ikan. Okay, mudah saja. Kalau kamu selalu berjumpa dengan haiwan, tengok haiwan-haiwan ni, tak ada masalah lah. Memang kamu selalu boleh bezakan ciri-ciri dia. Okey. Okey, seterusnya. Okey. Kita ulang balik yang tadi. Okey, so haiwan vertebrata ada 5. Haiwan yang bertulang belakang terbagi pada 5, iaitu reptilia, R, ikan, I, mamalia, M, burung, B dan juga A untuk amfibia, rimba. Okey, reptilia, ikan, mamalia, burung dan juga amfibia. Okey, seterusnya kita pergi kepada haiwan yang tidak bertulang belakang. Okey, haiwan yang tidak bertulang belakang dikenali dengan nama invertebrata. Beza dia in saja. In maksudnya tidak. Okey, vertebrata tulang belakang. In tidak, vertebrata tulang belakang. Tidak bertulang belakang. Mudah saja. Okey, muka surat buku teks, muka surat 7. Muka surat 7. Okey, invertebrata. Sekejap, tengok slide sebelah. Okey, senang. Invertebrata terbahagi kepada 2. Yang pertama, yang mempunyai kaki. Ada invertebrata yang mempunyai kaki. Ada invertebrata yang tak ada kaki.
Invertebrata yang ada kaki ni pula kita bahagikan dia kepada dua, iaitu yang ada berkaki 3 pasang 3 maksudnya ada 6, dan satu lagi lebih daripada 3, 4 ataupun lebih, 5, 6 dan seterusnya sampai berpuluh-puluh, beratus. Okey. So ingat invertebrata yang ada kaki terbagi kepada 2 pula, ber-3 pasang ataupun lebih daripada 3 pasang. Okey, haiwan yang invertebrata yang tak ada kaki dia terbahagi kepada 2, iaitu satu badan yang ada segmen, satu lagi ialah badan yang tak ada segmen. Okey, apa itu segmen nanti saya akan bagi tahu. Kita akan masuk. Okey. Sebelum tu sila lihat dulu video yang saya sediakan dalam drive sharing yang saya bagi dalam grup kelas masing-masing ataupun dalam komen, dalam description dalam video ni, video yang kelima. Okey, ataupun pergi kat YouTube, type saja tingkatan 2 Sains PT3 Invertebrata ni, ataupun klik saja yang berwarna biru itu. Okey, link yang berwarna biru itu. Okey, kita pergi dahulu kepada invertebrata, 3 pasang kaki. Contoh mudah. Okey, 3 pasang kaki ni maksudnya ada 6 lah. Okey, ni contoh badan dia. Okey, ini 1 pasang kaki kiri dan kanan, 2 pasang kaki kiri dan kanan, 3 pasang kaki kiri dan kanan. Okey, itu maksudnya 3 pasang kaki. Okey, contohnya semut, lipas dan juga rama-rama. Okay, next. Lebih daripada 3 pasang kaki. Okey, macam ni ada 4 pasang. Okey, udang pun ada berapa? 4 ke 5 pasang. Okey. Lepas tu kita ada lipan berpasang-pasang kaki. Okey, ingat So, invertebrata tidak mempunyai tulang belakang. Okey, invertebrata yang berkaki ada 3 pasang kaki dan satu lagi lebih daripada 3 pasang kaki. Ini kira sendirilah banyak. Ini 4, ini 5. Okey. So next, invertebrata yang mempunyai segmen dan badan tidak mempunyai segmen. Okey, yang ini tak ada kaki. Contoh macam cacing ini ataupun siput. Dia tak ada kaki tapi dia invertebrata. Okey, badan bersegmen, badan tidak bersegmen. Apa itu segmen? Saya terangkan di sini. Okey, segmen ini adalah pembahagian badan haiwan dalam beberapa segmen. Okey, itu maksudnya badan bersegmen. Contoh. Okey. Saya ambil contoh cacing ni lah. Okey. Okey, badan dia kalau kamu nampak ada macam corak-corak ni. Okey, satu corak itu melambangkan satu segmen. Okey, saya bagi contoh. Kita ada kepala cacing. Okey. Okey, kemudian kita ada segmen dia yang pertama. Lepas tu kita ada segmen dia yang kedua. Lepas tu kita ada segmen dia yang ketiga. Lepas tu kita ada segmen yang keempat. Kita ada segmen yang kelima. Okey, dan bersambung seterusnya. Itu maksud dia segmen. Okey, segmen ni badan yang pembahagian badan dia. Okey, nampak bersegmen-segmen. Macam nak mudah, macam kamu main Lego lah. Okey, kita pasang satu Lego dengan satu Lego yang lain, kita pasang. Okey, itu maksud dia segmen. Okey. So, ada yang badan bersegmen dan ada yang badan tidak bersegmen. Okey, itu invertebrata yang tidak mempunyai kaki, tak ada kaki. Okey, dia dah tak ada tulang belakang. Lepas tu tak ada kaki pula. Okey. So, ini contoh dia. Okey. So, secara mudahnya ini kita pergi balik rumusan untuk pengelasan haiwan. Okey, yang pertama kita belajar berkenaan dengan vertebrata bertulang belakang dan juga invertebrata yang tidak bertulang belakang. Vertebrata terbagi pada 5, iaitu reptilia, ikan, mamalia, burung dan juga amfibia. 5. Okey, haiwan yang tidak bertulang belakang terbahagi lagi pada 2. Satu yang tak ada kaki, satu yang ada kaki. Yang tak ada kaki, satu badan dia tak ada segmen, satu lagi badan dia bersegmen. Okey, yang untuk berkaki ada 3 pasang kaki dan lebih daripada 3 pasang kaki. Okey, mudah saja. Okey, ada apa-apa soalan? Boleh PM saya dah bagi nombor saya semua. Okey.
Seterusnya kita pergi kepada organisma tumbuhan. Okey, buku teks muka surat 12, pengelasan tumbuhan. Tumbuhan dikelaskan kepada tumbuhan tidak berbunga dan tumbuhan berbunga. Okey, ni ada bunga. Nampak bunga. Cantik. Yang ini tidak berbunga. Okey, tidak berbunga ni tak adalah tak cantik, tetapi dia tidak mempunyai bunga. Biasanya monoton, satu warna sahaja. Kalau bunga, warna dia menarik. Okey, tumbuhan yang pertama dia mempunyai, dia terbahagi kepada berbunga dan juga tidak berbunga. Okey, next. Okey, inilah tumbuhan tidak berbunga terbahagi kepada 3, lumut, paku pakis dan juga konifer. Manakala tumbuhan yang berbunga terbagi kepada 2, iaitu dicotyledon dan juga monocotyledon. Okey, apa beza dicotyledon dengan monocotyledon? Okey, dicotyledon, di maksudnya 2, dia ada 2 cotyledon. Kamu dah belajar dalam bab 4 tahun lepas apa itu cotyledon. Okey, ulang cek balik. Okey. Dan mono bermaksud 1, dia hanya ada 1 cotyledon sahaja. Okey. Okey, slide saya sampai sini saja, tapi tak apa, saya akan terangkan apa ciri-ciri tumbuhan yang berbunga. Okey, tumbuhan berbunga dia akhirnya, okey, contohlah bunga bunga. Okey, bunga ini dia akan bertukar menjadi buah suatu hari nanti. Okey, dan mempunyai buah ni akan ada biji. Okey, itu untuk tumbuhan yang berbunga. Okey, sekarang kita pergi pada tumbuhan yang berbunga. Setiap biji mempunyai cotyledon. Okey, itu makanan. Cotyledon tu apa? Itu adalah makanan yang akan digunakan oleh biji benih untuk bercambah. Semuanya ada dalam muka surat 13. Boleh buka cari sendiri dalam buku teks. Okey, muka surat 13. Okey, dan perbezaan antara tumbuhan berbunga ini dia terbahagi lagi pada 2, iaitu satu adalah yang saya cakap tadi, satu adalah monocotyledon, satu lagi adalah dicotyledon, kan? 2. Okey, monocotyledon, satu cotyledon, dia berakar serabut. Okey, contoh ni okey, pokok dia. Okey, berakar serabut tu maksudnya akar dia berserabut. Okey, itu akar berserabut. Okey, itu masuk akar berserabut. Lepas tu dia punya daun. Okey, ni untuk mono Okey, ni daun, contoh daun dia. Okey, daun dia berurat selari. Okay, cantik je. Dia manjang macam tu. Okey, tu selari. Dia selari macam tu antara satu urat daun dengan urat yang lain. Okey, dan kebanyakan pokok monocotyledon ini mempunyai batang yang lembut. Contohnya macam padi. Bila kena tiup angin, dia bergerak sana sini. Sama juga macam pokok jagung, bila kena tiup angin dia lembut. Okey, maksudnya batang dia lembut. Okey, berbeza pula dengan dicotyledon. Dicotyledon berakar tunjang. Tunjang tu maksudnya akar dia straight ke bawah, tunjang. Okey, dan berdaun urat jejala. Okey, kalau macam mono selari, berjejala ni dia macam ni, lepas tu macam tu. Itu daun dia. Okey, ini untuk yang berbunga. Kita bukan masuk yang tidak berbunga. Berbunga dulu. Okey, dan kebanyakan batang dia adalah keras. Contoh pokok-pokok yang kita tanam kat dusun tu, pokok durian ke pokok rambutan ke. Saya ambil batang pokok tu hempap kat kepala orang, memang pingsan lah. Okey, so batang yang berkayu ataupun keras tu maksudnya dicotyledon. Okey, kalau mono biasanya yang melembut, padi ke jagung ke bantai orang pun rasa sakit sikit je. Okey, itu untuk tumbuhan yang berbunga. Beza dia monocotyledon dan dicotyledon. Buku teks muka surat 13. Okey, untuk tumbuhan yang tidak berbunga. Okey, buku teks muka surat 12. Okey, terbahagi lagi kepada 3, iaitu yang pertama ialah lumut. Okey, yang kedua adalah paku pakis. Okey, dan yang ketiga adalah conifer. Conifer ni pokok dia bentuk kon lah. Macam tu.
Boleh tengok dalam buku teks muka surat 12, bentuk kon. Pokok dia bentuk kon. Itu adalah conifer. Okey. So, untuk lumut berbeza dengan paku pakis dan conifer, lumut tidak mempunyai vaskular. Okey, maksudnya dia tidak mempunyai xylem dan phloem. Okey. Beza conifer dengan lumut dan paku pakis pula, conifer ini dia membiak melalui kon. Okey, tetapi lumut dan paku pakis dia membiak melalui spora. Kamu pernah tengok paku pakis kan? Paku pakis, okey, contoh macam paku pakis ni, ni daun dia. Saya lukis tak cantik tapi saya kamu faham lah. Boleh tengok gambar. Okey, belakang paku pakis tu kalau kamu terbalikkan dia punya paku pakis tu, kamu akan nampak dekat bawah-bawah ni macam ada bintik-bintik. Okey, itu yang kita kenali dia sebagai spora. Lumut dengan paku pakis dia membiak melalui spora, tetapi conifer dia membiak melalui kon. Dia macam satu bentuk kon tu. Okay, dan dia akan nanti dia akan membiak di situ. Okey. Itu untuk tumbuhan. Okey, tumbuhan berbagi kepada dua, berbunga dan tidak berbunga. Okey. Ini berbunga dan tidak berbunga. Okey, yang berbunga monocotyledon, yang lembut tu, batang lembut. Dicotyledon, berbatang keras. Okey, yang tidak berbunga berbagi pada tiga, iaitu lumut, paku pakis dan conifer. Okey, seperti biasa, video yang terakhir boleh semak dan juga lihat. Saya share dalam link drive yang saya bagi dalam grup WhatsApp kamu tu. Okey, rujuk video 6. Okey, ataupun pergi dekat YouTube, type tingkatan 2 sains BT3 pengelasan tumbuhan, ataupun klik yang berwarna biru. Okey. So saya harap kamu faham. Kalau tak faham, bila masa boleh WhatsApp saya, cuma jangan tengah-tengah pagi atau tengah malam lah. Kalau saya balas lambat tu, faham-faham lah. Okey. So saya baca, saya akan balas. So bagi salam, bagi tahu nama, daripada kelas mana, boleh PM saya terus, tak ada masalah. Kamu nak call saya boleh jawabkan pun boleh. Okey. So untuk pengelasan organisma, haiwan dan tumbuhan, itu saja daripada saya. Okey, ini adalah slide yang kedua, dan selepas ini kita akan masuk kepada slide yang seterusnya, iaitu macam mana nak buat kekunci dikotomi. Okey. So saya ada bagi kerja. So siapkan kerja saya. Dua kerja, latihan 2 dan latihan 3. Latihan 2 itu berkenaan dengan pembahagian kelas tu, pengelasan organisma, dan yang ketiga berkenaan dengan ciri-ciri. Okey, itu saja daripada saya. Sekian daripada saya. 43 minit, cukuplah 45 minit kelas kita. Okey. Latihan buat dalam buku. Okey, bila sekolah buka nanti saya akan kutip dan saya akan simak. Okey, itu saja daripada saya. Okey, jaga diri, jaga kesihatan, okey, jaga SOP kalau berada di luar. Okey, semoga kita kembali seperti biasa. Okey. Susah ni nak belajar online. Saya lebih suka belajar untuk bersemuka. Kalau boleh saya nak kamu datang, tapi macam mana, kita perlu ikut SOP. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.